Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perbincangan kita telah masuk dalam kitab salat. Itulah kitab yang membincangkan tentang salat ataupun sembahyang. Kita sudah tahu dah bagaimana kedudukan sembahyang ini. Fardu semaya dan rukun kedudukan di dalam Islam. Namun yang kita malam ini adalah hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi apa hukumnya orang yang meninggalkan sembahyang di sini? Inilah kita yang kita coba nak jelaskan malam ini. Orang yang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas dan mengambil mudah dengannya. Satu, atau kerana engkar kepadanya. Dua, atau kerana memandang kecil ringan terhadapnya. Maknanya dalam masalah tinggal semaya ni ada 3 kategori ataupun 3 jenis manusia. Yang pertama, dia tak tahu semaya kerana malas. Tahu dah semaya tu wajib, fardu. Bawa tahu juga tu malas. Golongan yang kedua, orang engkar. Dia kata buat semaya buat apa, tak ada faedah. Tak ada faedah semaya, ngabis masa. Tak, daripada duduk semaya, lepas buat kerja. Yang ketiga, orang yang mandang kecil terhadapnya. Semaya ni ada istiadat ya. Waktu orang ramai-ramai ada majlis rasmi kita semaya. Waktu tak ada orang ada. Itu di antara jenis-jenis manusia yang ada dalam masalah sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana mengingkari kewajipannya atau mempersenda-sendakannya. Golongan ni, mana-mana orang yang meninggalkan sembahyang kerana engkar kepada fardu sembahyang. Tak percaya pada sembahyang. Tak ada faedah sembahyang dia tu. Rugi masa. Engkar. Atau mempersenda-senda. Main-main. Apa sembahyang? Tunduk bangun. Apa kerja? Tak ada kerja. Orang ni dia dihukum kafir dan murtad. Wa'iyadzubillah. Orang yang main-main ke semaya ni, orang ni dihukum kafir, murtad. Walaupun dia ni orang Melayu, walaupun dalam kad kenal dia tulis lagi agama Islam, tapi hakikatnya orang ni bukan orang Islam. Orang murtad. Pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Jadi kalau pemimpin negara kita orang ni duduk dalam negara Islam, maka kajian wajib. Bila tahu orang ni tak semaya, engkar fardu semaya ni, kajian mesti tangkap dia, suruh dia bertaubat. Kalau tidak bertaubat, apa jadi? Sekiranya dia bertaubat dan mendirikan sembahyang, maka itulah sepatutnya. Kalau dia bertaubat, tak apalah, kita terima taubat dia. Lepas dia, balik ke rumah. Dan sekiranya dia enggan, tak mahu taubat juga, saya tak mahu. Ini dia kerja, tak ada kerja. Tak mahu taubat. Apa nak jadi? Dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya. Orang ini kena hukumnya negara Islam. Negara Islam menang. Negara Islam main-main, tak ada hukum. Mereka bunuh orang semayan. Bunuh orang tak semayan. Hendaklah dia dibunuh kerana kemurtadan. Orang ini sudah sangat murtad dan kena kajian, kena bunuh dia. Dan tidak harus memandikannya, mengkafankannya dan menyamayangkannya. Tak boleh lakukan. Sudah dibunuh, ambillah. Pergi tanya, seperti tanya bahasa pisah. Gitu ya. Tak payah semayang, tak payah kafan, tak payah mandi. Mungkin dia tidak. Tidak, hukum Islam sudah terlepas daripada dia. Tak payah terkim ke apa dah tu. Kesalah kita dengar orang ni, ada keluarga dia ajak mengatik tu, banyak gigi. Ni kadang-kadang ni masyarakat kita ni, tak kira orang semaya ke tak semaya ke, asal kau ajak mengatik. Yang mana dia tak dia kata. Nampak air apa rupa, kambing apa rupa. Pergi juga. Walaupun orang tak semaya, tak ada beza. Dia juga tidak harus dikebumikan di perkuburan Islam kerana dia bukan daripada golongan mereka. Jadi kita tahulah, golongan yang pertama ni, golongan yang pertama ni jelas. Jelas. Orang engkar. Fardu semaya, dia semaya tak wajib. Ada ke tak ada golongan ni sekarang? Ada. Buat ajar sesak ni.
Kok ajaran tak ada? Tapi masalahnya, ada undang-undang ke tidak? Ada. Yang kita tahunya, dalam perbincangan kita di pejabat agama, yang ada undang-undang di kerajaan kita ni, ialah tak semaya jemaah, boleh tangkap. Contohnya berapa kes berlaku, orang apa ni tak semaya jemaah ni ditangkap. Boleh ada ke apa? Ingat-ingat sejarah. Orang tak semaya jemaah ni ditangkap, tangan kita. Ada mana ya? Setengah sebagai terima itu dia bertegak. Memang ada akta. Elemen apa ni? Agama negeri ni memang ada akta untuk orang yang tak payah jemaah ada akta. Tapi macam mana kita nak hidup balik undang-undang ni? Dia ada sebahagian sekarang ni pun majlis agama dah hantar surat kepada imam-imam. Sekali ingat setubuh tu dia hantar surat akta elemen majlis agama bahawa seorang tak payah jemaah boleh tangkap. Dia nak suruh lekat di dinding masjid. Yang orang tahu ada undang-undang. Itu hak sedikit ni pun kita tak boleh nak sana. Macam mana lagi nak ala sana ke akta ni. Orang yang engkas maya ni ada. Apa ajar sesam engkas. Terang-terangnya main perli ke Islam, perli ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Quran ni main-main. Tapi oleh kerana kita ni lemah dari segi undang-undang ni, lemah dari segi Islamnya, maka tak ada apa-apa. Dia orang ni boleh bebas hidup atas dunia. Itu golongan yang pertama. Sekiranya seseorang meninggalkan sembahyang kerana malas. Ini anak nak bicara. Kalau sana jelas dah. Orang yang engkar sembahyang ni tak payah duduk bicara banyak. Memang dia tu murtad. Wal'iyadzubillah. Sekiranya seorang meninggalkan sembahyang kerana malas. Dan dia masih beriktikad bahawa sembahyang itu wajib. Ni orang ramai. Kalau kita tanya apa-apa tak sembahyang ni, tanya. Sembahyang ni wajib ke sunat? Wajib. Pasal apa tak buat tu? Dia tak jawab juga, malah lah orang. I thought that. Air semar lah, tua tak. Adalah alasan-alasan yang dia boleh lepas dari dunia ni. Apa hukum orang ni? Hukum apa dia jadi orang ini? Orang yang tak semaya kerana malas. Tidak engkar, kalau engkar je lah. Maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memerintahnya supaya mengqadhakan semula sembahyang yang telah ditinggalkan. Jadi kajian mesti gak juga orang. Tangkap dia. Dan bertaubat daripada dosa meninggalkan sembahyang. Ditangkap masuk dalam penjara, suruh dia bertaubat, suruh dia sembahyang. Ajar. Kalau tak pandai, kita ajar dia. Sembahyang. Ada sebahagian orang tak sembahyang ni kerana tak pandai. Tak pandai. Kita jangan pelik. Jangan pelik kata, yodoh kalau orang tak pandai sembahyang. Memang ada. Kalau kita tanya penceramah pendakwah yang masuk tempat-tempat tertentu, dia kata banyak jumpanya, tak sembahyang. Pasal tak usti. Tak pandai. Seho tak kena. Jadi kerajaan kena perintah supaya dia bertaubat daripada dosa meninggalkan sembahyang. Kena taubat. Ini dia panggil ghurbatul Islam. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut, Islam dimula dulu gharib. Tak ramai pengikut. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ni akan kembali semula menjadi dagang, menjadi terasing. Ramai orang, penganutnya ramai. Tapi orang yang setia dengan Islam tak ramai. Kembali pada zaman asal dulu. Kalau kita tengok peristiwa hari dua ni. Orang tak semaya, tak ada bunyi kena tangkap. Tapi kalau orang pergi mengajar ke, pergi ke surah-surah, cakap pada dua atau surah, kena tangkap. Kena ikat. Walaupun orang ini masyhur, pendakwah yang masyhur, diterima oleh masyarakat, diterima oleh pihak universiti sebagai profesor pengajar Islam. Tapi naik atas surah, cakap 2-3 batang, bab Islam, kena ikat. Terbalik ke tak terbalik? Orang atas maya, tak pedek sadar kok. Mana polis kita tanya. Cik maya dah kedek lagi. Kalau tidak, kita bawa dalam ada. Apa hukum orang ni? Kerajaan mesti tangkap dia. Sekiranya dia enggan, maka wajib dibunuh. Bunuh juga kalau orang tak semaya. Sebagai melaksanakan hukuman hudud. Ada beza. Bunuh yang pertama tadi, bunuh murtad. Tak boleh semaya, tak boleh kafir, tak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Tapi bunuh yang kedua ni, bunuh hudud. Bunuh hudud ni maksudnya bunuh mengikut hukuman syariat Islam. Orang ni kena bunuh
Tapi undang-undang Islam masih berjalan atas dia. Kita kena semaya, kena mandi dia, kena kafan, kena semaya semuanya. Yang tak boleh pergi semayanya, imam muslimin. Mana menteri besar atau perdana menteri Islam, tak boleh pergi semaya dia. Lok orang kapal itu ya. Sekiranya dienggan maka wajib dibunuh sebagai melaksanakan hukuman hudud. Tanda situ hudud. Hak atas tadi sebagai hukuman murtad. Beza di antara murtad dengan hudud. Tapi hak tak bezanya apa dia? Dua-dua kumpulan ini sama ada dia engkar ataupun dia malas, dua-duanya kena bunuh. Hukum Islamnya dua-dua kumpulan ini bunuh berlaku. Dengan erti kata lain, hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum hudud. Kerana dia dianggap sebagai penderhaka di kalangan orang Islam. Orang derhaka di kalangan orang Islam yang tidak layak lagi duduk dalam masyarakat. Tambahan pula hukuman orang yang meninggalkan perkara yang difardukan ialah diperangi. Jadi banyak benda-benda orang meninggalkan benda fardu ni kena perang. Umpamanya orang tak keluar zakat. Dia boleh perang. Sebagaimana dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu apabila selepas Nabi wafat ada sekumpulan orang yang tak nak keluar zakat. Abu Bakar kata kita akan perang apa ni? Sayyidina Umar tegur Sayyidina Abu Bakar. Umar sebagai orang nombor 2 tegur, ya Khalifah. Ya Abu Bakar. Dia semaya. Tengok. Sayyidina Umar peringkat awalnya bantah. Tidak bantah mana pergi pandangnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, macam mana nak pergi perang orang ni? Sedangkan dia semaya. Abu Bakar kata, undang-undang Islam tidak ada pisah-pisah. Oleh kerana dia semaya itu fardu. Zakat fardu ke tidak? Fardu, rukun. Oleh kerana dia engkar dan lepas zakat, maka aku akan perang dia walaupun dia semaya. Bila sebut begini, mana kita fahamlah. Apa pandangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini? Kemudian diterima. Sayyidina Umar sudah dihujah balik oleh Sayyidina Abu Bakar. Terima bahawasanya Islam ini la yatajazza. Tidak berjuzuk-juzuk. Soalnya nak ambil topok sini, ambil sini. Bukan kena haknya ambil. Kalau kena tinggal, tak boleh. Kena ambil semua sekali. Jadi inilah kerana hukum orang yang meninggalkan perkara yang fardu ialah diperangi. Kenapa kawan? Walau bagaimanapun setelah dibunuh, dia tetap dianggap sebagai seorang Islam dan diuruskan jenazah dan harta pusakanya sebagaimana orang Islam yang lain. Kebanyakan dia kena ditandai kubur orang Islam juga. Ini kerana dia masih termasuk di kalangan orang-orang Islam. Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Maksudnya, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Kita akan perang orang ni sehingga orang ni bertunduk mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Kalau berhenti sekat tu, salah atau salah. Mana ada orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada apa. Tapi Nabi teruskan lagi dan mereka mendirikan sembah. Ini syarat terus. Syaratnya berhenti kita perang orang ni lepas pada dia syahadah dan mereka mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan cara yang hak yang dibenarkan oleh Islam. Mana setelah orang ini mengucap dua kalimah syahadah, dia semaya, dia keluar dalam hadis zakat, riwayat lain ditambah dengan puasa. Kemudian bila orang ini laksanakan rukun Islam, maka darah dia terpelihara. Tak boleh lagi kita nak usik darah dia kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Lagu Islam ini benar, darah orang ditumpah balik. Dengan cara mana? Dengan cara qisas. Dia bunuh orang, maka dia berhak kena bunuh. Dia kerak tangan orang, tangan dia kena kerak. Maknanya darah, balas dengan darah. Bukan semua benda dengan boleh kita semena-menanya, tidak.
yang dibenarkan oleh Islam dan perhitungan mereka terserahlah kepada Allah. Lepas kita laksana hukum Islam, perhitungan sebenarnya dia dengan Tuhan. Hak dalam masalah dalam media, itu sebab Tuhan. Kita mana tahu kerja dalam perut orang, dalam niat orang. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat tetap akan diperangi sekiranya dia tidak mendirikan sembahyang, tetapi dia tidak dihukum kafir. Itu beza dia. Kena perai atau tak perai? Tapi nak kata dia kafir? Tidak. Berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya daripada Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Sesiapa yang menunaikannya, bermakna dia tidak mensia-siakan sesuatu pun daripada kewajiban tersebut. Lantaran memandang ringan terhadapnya. Mana kalau orang itu semaya, orang ini telah tidak mensia-siakan kewajiban. Maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan dimasukkan syurga. Mana orang laksanakan tugas, Tuhan janji nak pergi syurga. Dan sesiapa yang tidak menunaikannya, maka dia tidak ada apa-apa perjanjian di sisi Allah. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, dia akan mengazabkannya. Dan jika dikehendaki, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Mana hadis di sini menunjukkan bahawasanya orang tak laksanakan tugas ni terserah kepada masyiatillah. Terserah pada insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Maka sebagai ulama yang mengatakan tidak kafir ini, dia pergi dengan hadis ini, dia kata hadis ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang tidak dihukum kafir. Kerana sekiranya dihukum kafir, dia tidak akan termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sekiranya menunjukkan ada pilihan. Sekiranya dia dikehendaki, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Ini kerana orang-orang kafir tidak sekali-kali akan dimasukkan ke syurga. Oleh itu hadis ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas. Dengan ini. Hadis ini dapat diseragamkan dengan dalil-dalil sebelum ini. Mana dalil sebelum ini? Yang suruh bunuh tu, mana bunuh had, tidak bunuh murtad. Itu maksudnya. Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan lain-lain meriwayatkan daripada Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Maksudnya sungguhnya sempadan seorang itu dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sembahyang. Hadis ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan mengingkari kewajibannya atau mempersenda-sendakannya atau meremeh-remehkan kedudukannya. Itu penjelasan yang pertama tentang pendapat ulama yang mengatakan tinggal semaya ini tidak kafir. Tapi wajib kena bunuh. Kita tengok juga bagaimana dalam masalah ini ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja ni kena bunuh. Bunuh dia tu bukan bunuh had, tapi bunuh kafir. Kerana meninggalkan sembahyang ini yang telah meruntuhkan rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam, mayat. Pasal itulah dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bainal 'abdi wasyirk illa tarkus salah. Fa idza tarakaha faqad asyraka." Mana dalam riwayat yang lain Nabi kita jelas, "Fa idza tarakaha faqad asyraka." Apa dia tinggal sembahyang, orang ini telah melakukan syirik. Mana dia pergi sembah syaitan, tidak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil dia ni banyak.
bawa mengatakan yang pertama sekali, kalau tadi satu hadis. Cara ringkasnya dalil yang mengatakan orang meninggalkan semaya ini kufur, iaitulah firman Allah Ta'ala, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Pada hari kiamat nanti, manusia dipanggil kepada sujud dan mereka tak mampu nak sujud lagi. Mata dia terbeliak tengok dalam keadaan hina. Kenapa orang ini jadi macam ni? Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Waktu atas dunia ni orang ini telah dipanggil supaya sujud pada Allah Ta'ala, dia tidak mampu. Jadi kata ulama, wa hadza yadullu ala anna tarika as-salah ma'al kuffar. Ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang ini bersama dengan orang kafir, dengan munafikin, yang keras belakang dia pada hari kiamat nanti, tak boleh nak sujud kepada Allah waktu dipanggil supaya sujud. Dalam hadis yang lain lagi, hadis Jabir tadi kita baca dah. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah tadi. Hadis yang seterusnya iaitulah hadis Abdullah bin Buraidah. An abihi qala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian ikatan seorang itu dengan Islam iaitulah sembahyang. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sembahyang, orang ini kufur, kafir. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Shaqiq radhiyallahu taala anhu, dia kata, tidak adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang pada satu pekerjaan yang orang tinggalnya jadi kafir lain pada sembahyang. Bagi orang sahabat-sahabat mengatakan orang tinggal sembahyang ni kafir. Dan ramai ulama-ulama besar telah menceritakan tentang ijma'us sahabat mengatakan kufurnya orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Ada sebagian ulama bawa 10 wajah yang menunjukkan orang yang meninggalkan sembahyang kafir. Ada yang bawa 12 dalil yang kita baca, kita ringkasnya sini. Apa yang disebut oleh Allah yarham Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani. Ialah kitab dia Munyatul Musalli. Kitab Musalli ni semua orang ada. Semuanya lama-lama tu kena balik cari juga di rumah kita tu. Takutnya makan bubuk ke apa dah. Waktu duit balik kitab Musalli. Pasal tu lah anak sendirinya suka. Bila sebut masalah semaya ni, buat mari saja kitab Musalli supaya nak suruh ingat balik. Oh, kita duduk mengaji sama ni. Kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Munyatul Musalli, maka adalah ia apa? Meninggalkan sembahyang ini daripada yang terlebih diengkar daripada segala mungkar. Yang terlebih diengkar daripada segala mungkar. Dan terlebih akbar daripada segala kabair. Terlebih besar daripada segala dosa besar, tinggal sembahyang. Dan terlebih keji daripada segala muharramat, iaitu perkara yang haram. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkufurkan orang yang meninggal sembahyang. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Dalam hadis yang lain dan pada hadis yang lain, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripadanya janjian Allah dan Rasul. Mana orang ini lepaslah. Itu yang tak cara dah dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala as-salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa memeliharakan akan sembahyang, adalah baginya nur dan burhan, yakni petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan barang siapa yang tiada memeliharakan atas maya,
Tiada ada nurnya dan burhan dan kelepasan. Dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun dan Qarun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Mana orang tak semaya ni hari kiamat dia akan duduk ni siapa? Siapa pemimpin dia pada hari kiamat? Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kenal kau tokoh-tokoh ni? Kau tak kenal? Kenal belakang dah. Fir'aun kenal dah. Mana kita tanya selalu. Kalau tengok orang tak semaya kata demo nak ikut siapa? Siapa ketua esok? Fir'aun kenal? Dia kata kenal. Kata tu ketua dia. Qarun kenal? Koprak sama Fir'aun. Lagi? Haman. Siapa dia Haman? Perdana Menteri dia. Orang hebat-hebat belakang. Tapi masuk dengan Fir'aun lah. Kok jahat belakang lah ni. Kalau kira kan. Nabi sebut seorang zaman dia. Ubay bin Khalaf. Orang ni bersama dengan Ubay bin Khalaf. Apa dia kat Ubay bin Khalaf? Nak kenal orang dia? Nak kenal? Ubay bin Khalaf ni, waktu Nabi SAW duduk Mekah, ada kerja lain. Dia ni salah seorang kepala pengak sekali dengan Abu Jahal. Orang yang kerja dia ni nak jatuh Nabi SAW. Pada satu hari, Ubay bin Khalaf ni mari cari Rasulullah SAW. Dia bawa tangan dia ni tulis huruf. Bila dia tengok Rasulullah SAW, dia kata, "Ya Muhammad, tengok ni gambar tangan aku ni." Tulis. Dia pun peracur tulis ni, pecah. Sambung ke apa ni? Orang panggil lepak ke angin, ke babit dia. Dia kata, "Ya Muhammad, mu sangka bahawasanya orang yang mati dah tulis hacur sepon ini, akan bangun semula?" Nak ayat jahat, tak jahat dia nya, ingani Rasulullah SAW. Perli Rasulullah. Tulis hacur ni boleh bangun pula, boleh bangkit. Nabi jawab dia, "Na'am. Ubay bin Khalaf, untuk sebuah sah. Ya, Allah Ta'ala akan mati ke kamu, akan bangkit mulamu, dan akan bawa musuh dan neraka." Inilah di antara calon yang Nabi tunjuk hidup ahli neraka. Ubay bin Khalaf. Nabi kata, "Na'am yumituka." Allah Ta'ala akan mapuhmu. Hidup ahlimu, lepas mu kena. Tak ramah. Hak Nabi tunjuk atas muka hidup lagi, orang ni ahli neraka. Tak ramah. Termasuk salah seorangnya Ubay bin Khalaf. Hak jadi pemimpin ketua bagi orang tak semaya ni tokoh dia. Yang kita kena kenal. Dia nya satu hari Ubay bin Khalaf ni kerja dia nya dia gosok kuda dia. Gosok kuda. Kui makan kuda buat-buat. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu kat dia ayat Muhammad, "Ni kuda aku ni. Kuda hebat betul. Manakala sekali tonjak aku habis orang." Tujuan berapa? Dia kata aku duduk makan duduk gemuk kuda ni, tujuannya aku nak bunuhmu. Tunjuk atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila orang bering gini, kalau kita agak orang panggil jahat lajak lah ni, selak dokor. Kalau nak menetek Islam senyap-senyap boleh kira. Ni pasal ni tunjuk atas muka ni Islam jahat. Islam tak betul. Tak? Tunjuk etna. Nabi jawab apa? "Bal ana aqtuluka." Oh tadi lepas dia sekali dah. Bila dia nak bunuh Rasulullah, Nabi kata, "Bal ana aqtuluka." Aku akan bunuhmu. Mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh orang dengan tangan dia, tak ada. Kecuali Ubay bin Khalaf. Ringkas cerita dia, panjanglah cerita dia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah pada hari peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Ubay bin Khalaf ni tak ada kerja lain. Kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi bunuh. Kok dia kata tadi nak laksana mati. Kok dia kata dia duduk gemuk kuda nak pergi bunuh cari Muhammad. Bila orang tengok Ubay bin Khalaf ni betul bawa pedang, lamai Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi sekat. Menggoreng hidup lah. Ke sahabat pun tidak kata dia seorang yang debat. Kat rebah dia. Nabi kata buka lalu. Buka jalan biar dia masuk. Anak ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni buka orang menaku. Bila dia buka masuk dekat Nabi, sampai dekat Nabi kita ambil pedang. Cocok dia. Kena tekak dia. Sikit dah lukanya. Dia hunggah balik ke kubur kuris bertepik mati dah aku.
Sahabat-sahabat, geng-geng dia kata mati ke apa baru rupa coneh tu. Orang lain cabut tangan, cabut kaki, tak mati-mati. Dia kata, tak matilah aku. Dia kata, mau tahu mana? Pasal waktu aku sabar Muhammad di Mekah dulu, dia sudah kata, aku akan bunuh. Cahaya sangat dia ni. Cahaya tapi tangi nak terima Islam, lawan. Ini jadi masalah kita. Oh kita sekarang ni pun ramai orang percaya berislam, betul Islam. Tapi tangi. Bertemu di antara Islam dengan pokok tidak Islam ni, kita apa lagi tidak Islam. Ini cerita berbagai hal. Itu dia panggil sejarah ringkasnya tokoh. Apa dia ni? Pemimpin pada orang tak semaya ni. Dalam hadis ni Nabi kata, Qarun, Fir'aun, kalau ingat dia je. Qarun, Hamas, Ubay bin Khalaf. Kena Nabi dah tahu baik lah. Pada ada cakap tu. Inilah seorang kalau orang sebut. Siapa dia Ubay bin Khalaf ni? Inilah seorang manusia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cocok dengan tangan dia sendiri dalam peperangan. Tak ada orang lain. No yang terlalu jahatnya dia. Dapat Nabi kita sendiri bunuh orang ini dengan tangan yang mulia. Tak ada. Nabi kita pun sahabat-sahabat. Orang lain. Ubay bin Khalaf ini patut. Kerana terlalu melampau. Nabi kita sampai pemaaf. Waktu Nabi kita masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas bukit Safa. Waktu mula-mula masuk dalam Kaabah, pokok kori duk tunggu depan Kaabah. Gapo dia tunduk bokok pelakon. Duk tunggu gapo dia Nabi nak buat ke demo hari ni. Engkau tentu dah dia jahat, buat gapo tak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la tasriba alaikum al-yawm. Izhabu wa antum mutlaqa, membaliklah. Bebas, balik. Pasal itulah idza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, apa aja masuk, pokok masuk. Lepas pada tu. Tapi Nabi kita sebut beberapa nama. Orang ni. Kalau jumpa duk gaduh je kelama Kaabah pun, kacau. Kerana terlalu jahat. Dia ada juga orang terlalu jahat ni. Kadang-kadang dalam perjuangan Islam tak disipek orang ni. Pasal kena kerap. Jadi, maka sungguhnya kata saya sambung lagi cerita dia. Maka sungguhnya telah dinafkan daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kufur yang meninggalkan sembahyang. Mana jelas yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syaidaud, kufur orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi kita musalli yang kita selalu baca ni. Kadang-kadang kita tidak highlight, tidak besar kalau benda hak isu-isu besar begini. Hak ni yang sepatutnya diperbesarkan daripada kita musalli, bukannya dalam masalah-masalah khilaf yang menimbulkan orang panggil macam muka di kalangan masyarakat ini kita. Hak ni kenapa kita tak besar benda-benda yang sepatutnya? Dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat dan salaf yang saleh. Ulama-ulama yang saleh dahulu. Hingga berkata setengah mereka itu. Dia nak pendapat kita sebut tadi. Pendapat Abdullah bin Syafiq. Tiada aku dengar sahabat berkata mereka itu pada suatu daripada segala amal jika meninggalkan dia jadi kafir melainkan sembahyang. Maka takut oleh kamu. Kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang atau meninggalkan sesuatu daripadanya. Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu. Manakala kamu tak sembahyang juga. Maka sungguhnya binasalah engkau. Dan setengah daripada orang yang binasa dan rugilah engkau dunia dan akhirat. Maka yang demikian itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Dan demikian lagi. Ini tanggungjawab kita pula. Kalau tadi, kewajipan semaya secara umum. Ini tanggungjawab. Dan demikian lagi wajib atas kita. Bahawa kita kerahkan atas ahli dan anak kita. Wajib atas kita kerahkan ke atas ahli. Buat undang-undang kerah pada ahli keluarga kita, isteri dan anak kita. Dan orang yang di bawah hukum kita mendirikan sembahyang. Jangan duduk main-main, budak-budak. Nanti tua-tua, payah dia, sembahyang ada. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu muzur daripada meninggalkan dia. Meninggalkan sembahyang. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut. Jangan elok dia. Maka hendaklah kita takutkan. Dan kita marahkan atas mereka itu sangat-sangat marah. Dan sangat kita kuatkan mereka itu dan bencikan. Seperti kita marahkan mereka itu jika ia membinasakan harta kita dan lebih lagi. Manakala anak kita pecuh barang-barang kita, tak mudah bergambar dia. Sekapu hamba. Tapi tanya anak tak semaya itu boleh. Jangan memakai lagi.
Pula kita ingkar akan mereka itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benci kerana dia benci. Kerana tidak. Benci kerana Allah. Maka jika tiada kita kerjakan demikian itu. Tak laksana tugas. Anak tak semaya pun payah juga. Jangan makan juga. Di 2 tahun rumah sekali. Maka adalah kita jumlah daripada orang yang memudahkan agama. Mana orang yang tak laksana tugas ni termasuk di dalam orang yang memudahkan agama. Ini kata Syekh Daud tadi. Memang orang Syekh ni rahimahullah ta'ala memang dalam bab semaya tertegas lagi dia. Dan orang ini termasuk dalam orang yang memudahkan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dan suruhnya. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhannya dan tiada memberi bekas suruhannya, maka diseksa akan dia. Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, kita nasihat anak kita, marah ke dia, tak ada memberi faedah, tak semaya juga, apa nak buat? Maka adalah kita suruh jauh daripada kita. Awak, anak, tak semaya juga kat hari ni, ambillah kai-kai baju, pergilah duduk mana. Tak payah duduk atas rumah ni dah. Dan halau akan dia daripada kita. Halau. Ni masalahnya, dia panggil hak asasi manusia pula ni. Anak pula lagi ngadu polis pula. Ayah saya halau saya pada rumah. Kita semaya. Ayah dia pula kena ikat. Bukan anak dia kena ikat. Terbalik kuih habis. Tapi kita baca juga, kita share ni. Nampak ada berkatnya dia tu dalam masalah ni. Maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita dan halau akan dia daripada kita. Maka bahawasanya ia syaitan. Anak itu syaitan manusia. Dan tiada kebajikan daripadanya. Dan tiada berkat beserta kita dengan mereka itu. Dan haramlah kita berkasih dan berkesedudukan serta mereka itu. Maka wajib kita berseru akan dia dan memutuskan daripada berkenal-kenalan dengan dia. Kerana apa? Kerana ia melawan akan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anak yang melawan hukum Allah Ta'ala, putuslah hubungan. Seperti firman Allah Ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Hingga akhir ayat. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Maksudnya tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah. Dan percaya mereka itu akan hari kemudian. Berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasul. Mu tak akan jumpa orang yang beriman dengan Allah. Beriman dengan akhirat. Saya juga kepada orang yang deraka kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Dan jikalau adalah mereka itu bapa-bapa mereka dan anak-anak mereka hingga akhir ayat. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya, jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarganya. Maka sehingga barangnya dimaafkan bagi orang yang awam, yang lalai, yang terkelam dalam lalainya, manakala luput akan dia sembahyang adalah diqadakan bersegera. Manakala orang yang terluput sembahyang, kena qada segera. Kemudian taubat dia daripada kembali kepada umpama yang demikian itu, adapun yang mensia-siakan dia. Tengok. Ini mazhab Syekh Daud. Dia pilih, adapun yang mensia-siakan dia, semaya. Malah-malah ya. Tidak kata terlupuk kerana lalai ataupun kerana tertidur. Maka tiada jalan. Sekali-kali bagi orang. Tak ada jalan. Nak tinggal sia-sia, tak ada jalan. Maka betapa dan jikalau ada ia keluarnya sembahyang daripada waktunya yang lain, daripada ketiduran. Manakala kita semaya dengan, tinggal semaya dengan tidur, dosa yang amat besarnya, dan ada ia bersegera mengqadakan dia sekalipun. Dan tiada uzurkan membimbangkan dengan dunia dan lainnya daripada sembahyang, melainkan kerana ketiduran atau lupa jua. Ini sajalah yang dimaafkan. Seorang itu tak sembahyang, kalau dia terlupa sungguh ataupun dia tertidur. Itu wajib keluarga. Ini wajib dari sudut pemerintah pula. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang 5 waktu dan jamaah dan Jumaat dan demikian juga. Mana kajian wajib suruh rakyat sembahyang. Bukan kata kalau awak tu peruntukan nak kempen orang sembahyang, ada anak orang Melayu juga dia kata ini projek bajet pembaziran, bazir. Pasal kajian awak tu bajet nak suruh rakyat dia sembahyang, bazir. Orang Melayu tu bantah dari dewek.
dalam persidangan dia. Subhanallahil azim. Kalau orang tidak Islam bantah. Mana sabar dengan dia? Ni ada juga orang Islam. Dia pakai sokok juga. Bantah masalah. Jadi kita nak kata macam mana? Nak saya lagi. Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu, akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya sebab segan, bukan engkar. Dan disuruh taubat dan sembahyang, jikalau tiada mengikut, dibunuhnya akan dia. Sama dengan kitab Hikman Haji tadi pun, orang yang tak ikut sembahyang ni, dibunuh akan dia atau diperangnya, atau lainnya hingga mereka itu mengejarkan dia. Dan haram lagi berdosa apabila diam olehmu orang yang memerintahkan pekerjaan umat ini. Pemerintah yang diam. Tidak ambil berat semaya ni daripada orang-orang yang besar-besar. Seperti raja. Dalam kitab ni kata raja. Dan dalam kurungannya, Dana Menterinya, Menteri besarnya, pemerintah-pemerintah. Jika mengetahui akan mereka itu, tiada mengetahui yang tersebut itu. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Maknanya bukan senang. Ambil jawatan, tak cara bersemaya. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu, daripada zakat dan puasa dan lainnya, seperti sembahyang jua. Itulah pandangan, uraian daripada kitab Muniatul Musalli tentang masalah tinggal semaya. Ini berat atau tak berat? Memang perkara ini berat yang patut kita ambil perhatian sangat-sangat. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan sama-sama lah kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Bagaimana doa Nabi Ibrahim. Ibrahim sentiasa berdoa. Minta Allah Ta'ala jadikan dia dan zuriat dia dari kalangan orang yang mendirikan sembahyang. Kita doa, ya Allah jadikanlah aku. Jadikanlah keluarga aku. Jadikanlah anak cucuku. Dari kalangan orang yang mendirikan sembahyang. Sama ada depan orang ataupun cara tak ada orang. Doa sentiasa. 5 waktu kita sembahyang, 5 waktu kita doa. Mudah-mudahan anak kita duduk dekat pun semaya, duduk jauh pun semaya. Depan ayah pun semaya, tak ada ayah pun semaya juga. Kalau balik kampus semaya, tengok tu. Lebih nyari sokok pun semaya. Tapi kalau duduk luar, tak ada nak semaya. Ini kita bimbang. Suasana yang berlaku ini. Jadi habislah kita dalam bab meninggalkan sembahyang. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung dalam bab waktu sembahyang yang wajib.